Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Marta Lem Irang, nombor kad matrik 70312. Saya merupakan pelajar tahun akhir dari program kajian hubungan industri dan perburuhan. Pada pagi ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya di bawah seliaan Dr. Goy yang bertajuk Impak Program Latihan dan Pembangunan terhadap Prestasi Pekerja Sektor Perhotelan di Kuching, Sarawak. Pada pembentangan kali ini, saya akan membentangkan dua bahagian iaitu metodologi kajian dan juga dapatan kajian. Tanpa membuang masa, saya akan terus membentangkan metodologi kajian. Kajian ini akan menggunakan kaedah kuantitatif. Seterusnya, kajian ini akan menggunakan kaedah tinjauan atau survey. Penyelidik menggunakan instrumen soal selidik bagi memungut data kajian ini. Dari segi populasi dan persampelan pula, penyelidik telah memilih penyelidikan ini dilakukan dalam kalangan pekerja sektor perhotelan, terutamanya mereka yang telah mengikuti program latihan. Menurut sumber dari Expedia, terdapat 186 buah hotel di Kuching. Namun disebabkan kekangan masa, pengkaji telah mengambil sebahagian pekerja dari 3 buah hotel tersebut iaitu Kapit Hotel, Oyo Hotel dan Waterfront Hotel menggunakan persampalan berstrata atau Certified Random Sampling. Pengkaji akan memilih mana-mana pekerja yang ditemui dalam 3 buah hotel tersebut untuk menjawab borang soal selidik. Berikut merupakan bilangan sampel dari 3 hotel tersebut. Yang pertama adalah Kapit Hotel, terdapat 5 bilangan sampel. Dari Oyo Hotel terdapat 20 dan Waterfront Hotel terdapat 15 bilangan sampel. Seterusnya, analisis kajian statistik seperti taburan kekerapan, statistik deskriptif, analisis korelasi serta Cronbach alpha akan digunakan untuk menilai dan menganalisis maklumat tinjauan. Taburan kekerapan akan digunakan untuk menganalisis data responden, data demografi responden. Untuk mengkaji soalan jenis Likert scale pula akan menggunakan analisis deskriptif. Seterusnya, analisis korelasi Pearson akan digunakan untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar. Selain itu, Cronbach alpha akan digunakan untuk mengukur kebolehpercayaan soal selidik yang akan digunakan dalam kajian ini. Akhir sekali adalah kajian perintis atau pilot test. Kajian pilot test ini akan dilakukan terhadap 5 pekerja hotel dan mereka yang telah mengikuti pilot test ini tak akan dibenarkan lagi untuk mengikuti untuk mengisi borang soal selidik yang sebenar. Borang soal selidik telah dijawab dan dianalisis untuk menentukan kebolehpercayaan dan kesahan soal selidik tersebut. Berikut merupakan keputusan ujian soal selidik. Nilai Cronbach alpha yang diperolehi selepas soal selidik adalah 0.932, iaitu menepati kesahan dan kebolehpercayaan bagi instrumen tersebut. Bagi ujian kebolehpercayaan mengikut konstruk pula, konstruk prestasi pekerja, nilai Cronbach alpha-nya adalah 0.11. Nilai Cronbach alpha untuk kandungan program latihan dan pembangunan adalah 0.797. Dan yang terakhir adalah konstruk untuk pelatih, tutor dan fasilitator adalah 0.815. Jadi menurut Sir Khan 2005, semakin hampir perkali kebolehpercayaan kepada 1.0 semakin tinggi kebolehpercayaan tersebut. Oleh itu, soal selidik dalam kajian ini boleh diklasifikasikan sebagai baik dan boleh dipercayai untuk digunakan dalam kajian ini. Pengkaji juga ada mengubah sedikit ayat dalam borang soal selidik, iaitu contohnya dari Likert scale, iaitu perkataan kurang setuju ditukar kepada neutral.
Okey, bahagian selanjutnya adalah dapatan kajian. Bab ini akan membincangkan hasil analisis dan dapatan kajian yang diperoleh daripada soal selidik yang diedarkan kepada pekerja sektor perhotelan, iaitu dari Oyo Hotel, Waterfront Hotel dan Kapit Hotel. Jadi bahagian pertama adalah demografi responden. Jadual tersebut menunjukkan majoriti responden adalah perempuan, iaitu dengan peratusan sebanyak 57.5%, diikuti oleh lelaki iaitu sebanyak 42.5%. Hal ini menunjukkan bahawa kumpulan jantina perempuan lebih banyak memberi sokongan terhadap penyelidikan ini berbanding kumpulan lelaki. Seterusnya pula adalah golongan umur. Golongan umur antara 20 hingga 30 adalah responden yang paling banyak menyertai kajian ini, iaitu dengan peratusan sebanyak 57.5% atau 23 orang responden. Seterusnya adalah bangsa. Bangsa responden yang paling banyak menyertai kajian ini adalah Bumiputera Sarawak dengan peratusan sebanyak 35% atau sebanyak 14 orang responden. So, Bumiputera Sarawak ini terdiri daripada etnik Iban, Bidayuh, Kayan, Kenyah, Kadazan Dusun dan banyak lagi. Okey, seterusnya adalah tahap pendidikan. Tahap pendidikan terbagi kepada 5, iaitu sekolah rendah, sekolah menengah, diploma dan ijazah sarjana muda. Daripada jadual tersebut didapati bahawa responden kajian ini yang paling banyak adalah dari mereka yang mempunyai tahap pendidikan ijazah sarjana muda, iaitu dengan peratusan sebanyak 40% atau 16 orang responden. Seterusnya adalah pengalaman bekerja di hotel tersebut. Pengalaman bekerja ini adalah berapa tahun mereka telah bekerja dalam hotel tersebut. Daripada jadual tersebut didapati bahawa mereka yang telah bekerja 1 hingga 5 tahun dalam hotel tersebut merupakan yang paling banyak menyertai program menyertai kajian ini dengan peratusan sebanyak 72.5% atau 29 orang responden. Seterusnya adalah pengalaman bekerja secara berkeseluruhan jika ada. Soalan ini adalah bermaksud berapa tahun pekerja itu bekerja secara keseluruhan jika mereka pernah bekerja di mana-mana organisasi atau apa-apa jawatan sebelum ini. So, daripada jadual tersebut didapati bahawa mereka yang telah bekerja mempunyai pengalaman sebanyak 1 hingga 5%, 1 hingga 5 tahun adalah paling banyak, iaitu 50%, dengan kekerapan sebanyak 20 orang. Yang terakhir adalah kekerapan mereka menyertai program latihan dan pembangunan dalam masa 6 bulan. Pekerja yang mengikuti program latihan sebanyak 1 kali adalah paling banyak, iaitu sebanyak 82.5% atau 33 orang responden. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian profil hotel. Okey, soalan pertama adalah tahun beroperasi. Menurut General Manager dan Supervisor dari Oyo Hotel dan Kapit Hotel, hotel mereka telah dibina lama namun sering direnovasi seiring dengan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, ketiga-tiga hotel tersebut dibina kira-kira 180-an, kira-kira dalam tahun 180-an. Soalan seterusnya adalah, adakah pekerja mereka sering terlibat dalam program latihan? Adakah mereka sering melakukan program latihan untuk pekerja? Ketiga-tiga sering mengadakan latihan untuk pekerja, terutama jika ada pekerja baru. Soalan seterusnya adalah, bagaimana objektif kajian
program latihan ditentukan. Menurut Kapit Hotel, mereka akan mengadakan latihan dan pembangunan jika ada keperluan sahaja. Manakala Oyo dan Waterfront Hotel akan mengadakan program latihan jika terdapat keperluan berdasarkan analisis keperluan training ataupun training needs analysis. Jika didapati pekerja itu tidak produktif, maka training akan diadakan khas untuk mereka meningkatkan produktiviti pekerja. Selain itu, untuk soalan adakah hotel anda terlibat, adakah anda menyedari keperluan untuk mengadakan program latihan untuk pekerja? Pegawai sumber manusia dari Waterfront Hotel, General Manager dari Kapit Hotel dan Supervisor dari Oyo Hotel masing-masing mengakui bahawa mereka menyedari bahawa sangat penting untuk mengadakan program latihan kepada pekerja. Seterusnya, bagi soalan berapa banyak program latihan yang telah dibuat dalam tempoh 6 bulan. Menurut Kapit Hotel, mereka akan mengadakan program latihan dan pembangunan jika ada keperluan sahaja, contohnya jika ada pekerja baru dan contohnya jika ada penggunaan teknologi yang baru. Menurut Waterfront dan Oyo Hotel, Waterfront dan Oyo Hotel adalah hotel yang besar dan mempunyai pekerja yang banyak. Oleh itu, mereka sering mengadakan latihan iaitu lebih dari satu dalam tempoh 6 bulan yang lepas. Menurut mereka, program mereka sering dilakukan secara maya. Seterusnya, kita akan pergi ke jenis program yang sering diikuti oleh responden kajian ini. Berdasarkan graf tersebut, didapati bahawa pengurusan hotel merupakan jenis latihan yang sering diikuti oleh pekerja. Yang kedua adalah keselamatan COVID-19 untuk hotel. Yang ketiga, front office management. Yang keempat, teknologi dan managerial training. Yang kelima adalah housekeeping. Yang keenam adalah penyambut tetamu. Diikuti oleh kursus pembekal dan makanan. Kemudian kepimpinan, kursus makanan dan minuman, cleaning and sanitizing, culinary and restaurant management, dan yang paling akhir adalah on the job training. Seterusnya, kita akan ke bahagian prestasi pekerja. Jadual tersebut menunjukkan min bagi pemboleh ubah impak latihan dan pembangunan kepada prestasi pekerja. Min ini dilakukan untuk mengukur objektif yang pertama, iaitu mengenal pasti hubungan antara prestasi pekerja dengan jenis program latihan yang mereka ikuti. Skala Likert 5 mata dianggap sebagai interval. Min adalah sangat signifikan. Dari 1 hingga 1.8 ia bermaksud sangat tidak setuju. Dari 1.81 hingga 2.60 ia bermaksud tidak setuju. Dari 2.61 hingga 3.40 ia bermaksud neutral. Dari 3.41 hingga 4.20 ia bermaksud setuju, dan dari 4.21 hingga 5 ia bermaksud sangat setuju. Okey, bagi pernyataan pertama ialah program latihan membantu saya meningkatkan kemahiran kerja secara keseluruhan. Min bagi pernyataan ini adalah 4.15. Bermakna majoriti responden bersetuju dengan pernyataan ini. Kemahiran kerja yang dimaksudkan adalah kemahiran insania, soft skill seperti komunikasi, ICT, etika, moral, profesional, pemikiran kritis, public speaking dan sebagainya. Apabila mereka menyertai program training ini, mereka secara tidak langsung belajar soft skill tersebut melalui aktiviti yang dilakukan. Okey, seterusnya adalah min bagi pernyataan kedua adalah 3.80. Bermakna majoriti responden bersetuju bahawa program latihan dan pembangunan mendorong mereka untuk lebih komited terhadap matlamat organisasi. Pekerja yang mengikuti program latihan akan merasakan bahawa bakat dan kebolehan mereka dihargai.
Hal ini akan membuatkan mereka bermotivasi untuk terus berbakti kepada organisasi tersebut. Pernyataan ketiga adalah program latihan dan pembangunan membantu saya meningkatkan tahap disiplin saya. Min bagi pernyataan tersebut adalah 4.05, bermakna kebanyakan responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Latihan dan pembangunan dapat mengurangkan penyusutan moral, mengurangkan pusing ganti pekerja dan masalah ketidakpuasan kerja kerana dengan wujudnya latihan dan pembangunan, pekerja akan meningkatkan kualiti kerja dan mutu pekerja dan menjadikan mereka bermotivasi untuk bekerja. Mereka akan senang dan tidak melakukan kesalahan disiplin seperti ponteng kerja kerana mereka mahir dalam kerja mereka. Seterusnya adalah min untuk pernyataan program latihan dan pembangunan membantu meningkatkan semangat berpasukan saya adalah 3.92. Kebanyakan responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Misalnya, apabila satu jabatan atau departmen dihantar untuk menjalankan program latihan, mereka akan diberi program tersebut akan mengadakan training yang diberikan secara pasukan. Oleh itu, mereka akan saling membantu antara satu sama lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya adalah min bagi pernyataan seterusnya adalah 4.30. Ini bermakna majoriti responden bersetuju bahawa mereka menerima ilmu dan pengetahuan baru berkaitan kerja mereka untuk dipraktikkan sepenuhnya dalam kerja mereka. Ilmu pengetahuan sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Oleh itu, program training ini dibuat adalah untuk mengemaskini ilmu pekerja tersebut. Seterusnya adalah min bagi pernyataan ke-6 adalah 4.35. Ini membuktikan bahawa mereka sangat setuju bahawa program latihan dan pembangunan membolehkan mereka mempelajari cara dan teknik yang baru dalam kerja. Pada era globalisasi ini, banyak teknologi yang memudahkan cara dan teknik kerja. Oleh itu, dengan mengikuti program latihan dan pembangunan, mereka akan belajar semua teknik dan cara tersebut. Terakhir adalah min bagi pernyataan terakhir adalah 4.37. Majoriti responden sangat setuju program latihan dan pembangunan meningkatkan kecekapan pekerjaan mereka. Sesebuah organisasi selalunya menjalankan program latihan untuk mengasah kemahiran pekerja. Apabila mereka menguasai kemahiran kerja, sudah semestinya kualiti kerja mereka akan bertambah dan mereka dapat menyelesaikan masalah atau tugas mereka dalam masa yang minimum. Seterusnya kita akan pergi ke soalan Likert scale untuk konstruk kandungan program latihan. Pernyataan pertama menunjukkan min adalah 4.11. Jadi ini bermakna responden setuju bahawa topik atau subjek yang diajar dalam program latihan dan pembangunan relevan dengan skop kerja mereka. Ini bermaksud program latihan yang mereka ikuti itu memenuhi keperluan mereka. Min bagi pernyataan kedua adalah 4.08. Ini bermakna bahawa kebanyakan responden kajian ini bersetuju bahawa hasil pembelajaran program latihan dinyatakan dengan jelas. Responden kajian ini dapat mengharapkan apa hasil yang mereka perolehi selepas tamat program. Okey, seterusnya adalah pernyataan ketiga menunjukkan min 4.14 di mana ia bermaksud majoriti responden bersetuju bahawa nota, bahan edaran dan pamphlet disediakan semasa program latihan. Bahan-bahan ini penting untuk menjadi rujukan mereka jika mereka tak faham atau lupa berkenaan dengan topik yang diajar. Selanjutnya, min bagi pernyataan yang keempat adalah 3.92. Ini bermakna majoriti responden bersetuju bahawa kandungan program latihan adalah mudah dan senang difahami.
Ini bermaksud responden kajian ini memahami isi program tersebut. Selain itu, min bagi pernyataan keempat adalah 3.97. Bermakna hampir semua responden bersetuju bahawa teknik pembelajaran seperti demonstrasi atau aktiviti yang diadakan dalam program latihan yang mereka pernah ikut adalah sangat menarik. Ini berkait rapat dengan kaedah yang organisasi gunakan untuk mengadakan program tersebut. Contohnya menggunakan kaedah demonstrasi, latihan bersama jurulatih, pusingan kerja, kuliah, role play. Penggunaan cara yang betul memudahkan pemahaman peserta. Okey, bagi pernyataan yang terakhir pula adalah min bagi pernyataan terakhir adalah 4.08, bermaksud kebanyakan responden kajian ini bersetuju bahawa tempoh dan jangka masa program kajian yang mereka pernah ikuti adalah sesuai. Responden kajian ini mengatakan bahawa tempoh masa yang diperuntukkan adalah bersesuaian. Hal ini akan menunjukkan kalau masa yang digunakan terlalu lama, hal ini akan menyebabkan mereka boring dan sebagainya. Seterusnya ialah konstruk tutor, jurulatih dan facilitator program. Di sini pekerja akan menilai jurulatih yang menganjurkan atau mengadakan ceramah dalam program latihan tersebut. Okey, bagi pernyataan pertama, min adalah 3.86 di mana ia menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju tentang penyampaian yang baik dan berkesan oleh pelatih, tutor atau facilitator program latihan. Responden kajian ini berpendapat bahawa cara dan gaya penyampaian para jurulatih memberi keseronokan dan menarik perhatian peserta. Mereka juga menggunakan unsur jenaka membuatkan suasana tidak bosan. Pernyataan kedua adalah min 4.14. Jadi ini bermakna responden kajian ini bersetuju bahawa pelatih, tutor atau fasilitator mendengar dan menjawab soalan dengan baik. Responden kajian ini mengatakan bahawa pelatih program berinteraksi dengan baik dengan mereka dan sentiasa menanyakan soalan jika ada daripada peserta. Malah mereka juga boleh berhubung dengan dia melalui email, WhatsApp jika ada pertanyaan. Seterusnya, min bagi pernyataan ketiga adalah 4.22. Ini bermakna majoriti responden sangat bersetuju dengan pernyataan pelatih, tutor atau facilitator berpengetahuan luas dalam topik yang diajar. Responden mengatakan bahawa pelatih selalunya memang berpengalaman kerana mereka dilihat sering mengadakan ceramah baik di organisasi tersebut atau organisasi lain. Mereka juga mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang tersebut. Selain itu, min bagi pernyataan keempat adalah 3.84. Ini bermakna majoriti responden kajian ini bersetuju bahawa pelatih, tutor, facilitator menerangkan dengan jelas dan mudah untuk difahami. Mereka menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh pekerja. Min bagi pernyataan terakhir adalah 4.19. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden kajian ini bersetuju bahawa jurulatih, tutor atau facilitator program latihan menggunakan alat bantuan yang berkesan. Rata-rata responden mengatakan bahawa pelatih menggunakan alat bantuan mengajar seperti papan tulis, gambar, carta, lukisan, projektor, speaker dan sebagainya. Dengan menggunakan alat bantuan mengajar, segala bentuk simbol dan komunikasi verbal yang abstrak dapat diperjelaskan. Ini memudahkan para peserta memahami isi kandungan sesuatu pelajaran. Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi juga dapat mengatasi sikap pasif di kalangan para peserta kerana ia menimbulkan minat untuk belajar dan meningkatkan interaksi dan kefahaman pekerja tentang suasana pengajaran yang menggembirakan dan menyeronokkan. Okey, bahagian yang terakhir adalah korelasi. Jadual tersebut menunjukkan hasil hipotesis
terhadap kandungan program latihan dan pemboleh ubah prestasi pekerja hotel. Hipotesis yang pertama adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kandungan program latihan dan pembangunan terhadap prestasi pekerja hotel. Daripada jadual tersebut, didapati nilai korelasi adalah 0.600 dan nilai P kecil daripada 0.000. Ini bermaksud terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi pekerja dengan kandungan program latihan. Nilai 0.600 menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang kuat antara prestasi pekerja dengan kandungan program latihan. Seterusnya, jadual yang seterusnya adalah menunjukkan korelasi antara prestasi pekerja dengan tutor, jurulatih atau facilitator program. Hipotesis bagi jadual yang kedua adalah terdapat hubungan yang signifikan antara tutor, jurulatih dan facilitator program latihan dan pembangunan terhadap prestasi pekerja. Daripada jadual tersebut, nilai korelasi adalah 0.203 dan nilai P kecil daripada 0.000. Ini bermaksud terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi pekerja dengan tutor, jurulatih atau facilitator program latihan. Nilai 0.203 tersebut menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang rendah antara pemboleh ubah prestasi pekerja dengan kandungan program latihan. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara tutor, jurulatih dan facilitator program terhadap prestasi pekerja.